atau inflasi bermaksud sesuatu kenaikan dalam tingkat harga barangan dan perkhidmatan dalam sebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Isu kenaikan harga barang menjadi topik yang hangat dalam kalangan rakyat terutamanya golongan B40. Saiz pendapatan isi rumah yang kecil menyebabkan mereka adalah kumpulan yang paling tersepit dalam keadaan semasa. Terdapat 3 kepentingan kajian, antaranya memahami impak kenaikan harga barang terhadap ekonomi negara, inflasi dan perbelanjaan harian rakyat Malaysia. Yang kedua, membimbing rakyat membuat keputusan dalam perbelanjaan harian. Akhir sekali, memberikan wawasan tentang kestabilan ekonomi dan membantu merancang langkah-langkah untuk melindungi rakyat daripada kesan negatif kenaikan harga barang. Objektif kajian kami tentang isu kenaikan harga barang adalah untuk membincangkan punca-punca kenaikan harga barang dalam negara kita. Kita boleh menganalisis penyebab kenaikan harga dengan menentukan faktor-faktor utama yang menyebabkan kenaikan harga barang seperti inflasi, permintaan tinggi, peningkatan biaya produksi atau faktor-faktor eksternal yang lain. Tambahan pula, objektif kami juga adalah untuk menjelaskan langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengawal kadar kenaikan harga barang. Metodologi kajian. Terdapat 2 kaedah kajian iaitu perpustakaan dan primer. Kaedah kajian yang digunakan untuk kajian kami adalah kaedah kajian perpustakaan. Kaedah kajian perpustakaan ini menggunakan sumber-sumber seperti surat khabar, internet dan artikel untuk mendapatkan maklumat berkaitan topik kami. Sebagai contohnya, sumber rujukan artikel digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang faktor-faktor inflasi dan kesannya. Kenapa harga barang semakin menaik pada masa kini? Salah satu punca adalah peningkatan barangan import. Hal ini demikian kerana barangan import akan dijual dengan harga yang lebih tinggi berbanding dengan harga barangan tempatan. Selain itu, kenaikan harga barang juga berlaku kerana peningkatan permintaan barang oleh masyarakat. Permintaan barang akan meningkat apabila berlakunya kejadian seperti peperangan, bencana alam atau pandemik. Akhir sekali, kenaikan harga barang juga disebabkan oleh pengeluaran barang yang tidak dapat menampung keperluan negara. Seterusnya ialah kesan daripada kenaikan harga barang. Yang pertama ialah kos sara hidup meningkat dan ekonomi masyarakat terjejas. Kos sara hidup yang tinggi dapat membebani individu yang berpendapatan rendah. Kesan kedua pula ialah pelaburan dari negara lain berkurang dan menyebabkan ekonomi negara terjejas serta nilai mata wang menurun. Kesan terakhir daripada kenaikan harga barang ialah jurang sosial antara lapisan masyarakat. Kesan terhadap masyarakat berpendapatan rendah dan penurunan ekonomi dapat memperlebar jurang sosial di antara masyarakat. Seterusnya kita pergi ke cadangan kajian. Cadangan yang pertama adalah meningkatkan kesedaran pengguna untuk berjimat cermat. Mendepani era media sosial yang mudah mempengaruhi kita untuk membeli sesuatu produk, kita perlu sedar dengan kemampuan diri sendiri. Dan cadangan yang kedua adalah menguatkuasakan akta kawalan dan akta bekalan. Sebagai contoh, akta kawalan harga yang lebih menyeluruh serta hukuman yang berat wajar dilaksanakan supaya peniaga sedar, dan cadangan yang terakhir adalah kerajaan memberi subsidi dan bantuan kewangan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Dengan cadangan ini, kita dapat meringankan beban golongan yang berpendapatan rendah ini. Sekarang saya akan membentangkan falsafah ekologi sosial, iaitu salah satu kategori falsafah baru. Menurut teori sosial oleh Murray Bookchin, kenaikan harga barang perlu diatasi melalui penguatkuasaan undang-undang dan penindakan terhadap aktiviti pencatutan dan monopoli. Falsafah Islam juga digunakan dalam isu ini. Nabi Muhammad SAW menidakkan segala usaha manusia untuk berusaha ketika berlakunya inflasi. Ajaran baginda ini merujuk kepada musibah menimpa manusia akibat kedegilan dan ketamakan manusia itu sendiri. Baginda menggalakkan manusia bertaubat dan memohon ampun kerana kenaikan harga itu berkemungkinan daripada kekurangan hasil, kemarau dan sebab-sebab lain. Seterusnya, perbandingan falsafah. Falsafah teoretikal menurut John Maynard Keynes lebih memfokuskan tentang punca kenaikan harga barang. Sebagai contoh, permintaan barang lebih tinggi daripada jumlah barang yang dihasilkan. Selain itu, Murray Bookchin juga menerangkan falsafah baru menurut teori sosial menjelaskan tentang langkah mengatasi isu kenaikan harga barang melalui penguatkuasaan undang-undang. Hal ini demikian kerana cara ini dapat menyelesaikan masalah dengan adil dari segi sosial dan ekologi.
Di samping itu, falsafah Islam menurut Nabi Muhammad SAW menegaskan larangan terhadap kenaikan harga barang. Ini adalah kerana baginda menerangkan bahawa kenaikan harga barang merupakan suatu tindakan yang tamat, keji dan mengambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Kesimpulannya, kenaikan harga barang akan membebankan rakyat, terutamanya golongan yang tidak berkemampuan. Kerajaan perlu mengambil inisiatif untuk membendung kenaikan harga barang. Walaupun banyak perkara yang mempengaruhi kenaikan harga barang tersebut, namun hal ini masih boleh diatasi dengan adanya penguatkuasaan undang-undang yang ketat yang ditetapkan oleh Kementerian Ekonomi. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan sewajarnya memberikan subsidi kepada golongan rakyat yang miskin. Dengan kerjasama antara kerajaan dan pihak swasta, masalah kenaikan harga barangan yang berlaku pada hari ini dapat diatasi. Kumpulan kami telah menggunakan pelbagai bentuk rujukan yang termasuk artikel, berita dan kertas penyelidikan. Sebagai contoh, kami telah merujuk satu artikel yang bertajuk Rising Food Costs, Equip and Empower B40 Group, Say Malaysian Experts, iaitu hasil karya Wang Liza melalui The Star. Baiklah, itu sahaja video daripada kumpulan kecil 20. Bye!